أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-104 hingga ayat yang ke-105, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan ra'ina, sebaliknya katakanlah unzurna, dan hendaklah kamu dengar. Ingatlah, orang kafir itu akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakit. Orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan juga daripada kalangan orang-orang musyrik tidak suka kiranya diturunkan kepada kamu sebarang rahmat daripada Tuhan kamu, padahal Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mempunyai limpah kurniaan yang besar kepada hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Pertama sekali terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau, Abang Amir selaku pengerusi, timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, serta tak lupa juga kepada Haji Abdul Rahman kita yang merakam kuliah kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya dan juga kasih sayangnya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya serta nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala masih kekalkan kepada kita, termasuklah nikmat yang berkait dengan agama kita, nikmat yang berkait dengan iman kita, nikmat yang berkait dengan Islam kita, dan dalam masa yang sama kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat duniawi, termasuklah nikmat kesihatan, keamanan, keselamatan, yang mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut insya-Allah membantu kita untuk terus menjadi hamba-hambanya yang mempunyai keteguhan dalam hati dan juga iman kita ke arah menuju kerajaan-Nya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbicaraan dalam tafsir surah Al-Baqarah, menginjak pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-104 hingga ayat yang ke-105. Setelah kita membicarakan dengan panjang lebar tentang ayat yang terdahulu yang membicarakan tentang pengamalan sihir yang dilakukan oleh golongan Yahudi, yang dilakukan oleh golongan Bani Israel, yang terpesong daripada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendakwa bahawasanya ilmu itu merupakan ilmu daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi hakikatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah mengamalkan sihir. Bahkan kawalan-kawalan yang diperolehi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ke atas jin-jin dan sebagainya merupakan nikmat anugerah, kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman sebagai tanda mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Adapun golongan Bani Israel, mereka salah faham terhadap perkara tersebut dan mereka menganggap Sulaiman alaihissalam itu mengamalkan sihir, sedangkan hakikatnya sihir itu merupakan ajaran yang diajar oleh syaitan untuk menyesatkan dan juga menjauhkan mereka daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama bersepakat bahawa haram mengamalkan sihir, termasuk mengajar, belajar dan semua jenis yang melibatkan sihir, kecuali belajar untuk menyelamatkan diri daripada bahayanya, bukan belajar untuk mempraktiskannya, bukan belajar untuk mengamalkannya, tetapi belajar untuk mengetahui selok-belok bagaimana nak melepaskan diri daripada bahaya sihir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang mendatangi ahli nujum,
maka dia terkeluar daripada Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam beberapa hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yadkhulul jannah mudrinul khamr wala mu'minun bisihrin wala qati'ur rahim. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang selalu menagihi arak, orang yang percaya kepada ilmu sihir, dan juga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan khurafat, jauhilah perkara-perkara tahyul, dan jauhilah perkara-perkara yang berkait dengan sihir, kerana dia memberi kesan kepada kehidupan akhirat kita kelak. Namun dalam masa yang sama, pengarang kitab ataupun tuan kitab juga mendatangkan kepada kita tentang amalan dan doa pelindung daripada sihir. Antara amalan-amalan yang dicadangkan supaya diamalkan bagi melindungi diri daripada menjadi mangsa sihir ialah yang pertama, sentiasa melazimi solat malam. Tak kira 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, 8 rakaat ke, terpulang kepada kita. Dan kalau kita mampu melaksanakannya sebanyak 11 rakaat seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu jauh lebih baik. Kerana yang pertama, kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita buat kerana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga kita berdoa mudah-mudahan dengan doa yang kita minta pada waktu malam untuk melindungi diri kita daripada terkena bahaya dunia itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana antara tempat yang Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa ialah doa yang kita lakukan pada waktu sahur, yakni pada waktu sebelum masuknya waktu subuh, pada saat kita terjaga pada 1/3 malam. Maka qiyamul lail merupakan antara amalan yang disebut oleh para ulama merupakan amalan yang boleh membantu menawarkan ilmu sihir, dan dalam masa yang sama boleh membantu melindungi orang yang mengamalkan solat malam itu daripada ilmu sihir yang mungkin memberi mudarat kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita juga boleh mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi diri kita daripada sihir. Antaranya kita membaca al-mu'awwizatain, yakni surah Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, yang merupakan doa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Begitu juga kita digalakkan untuk membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kerana ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata bacalah surah Al-Baqarah kerana membacanya mendatangkan barakah, meninggalkannya mendatangkan kerugian, dan tidak dapat diganggu oleh tukang-tukang sihir. Kita baca surah Al-Baqarah, kalau tak mampu nak baca secara keseluruhannya, kita baca. Ambil bahagian-bahagian yang tertentu. Antara yang kita boleh baca ialah 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat Amanar Rasul sehingga ke akhir hayat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa-siapa yang membaca 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah sebelum daripada tidur, maka kafatah, cukuplah bagi dia. Mungkin cukup di sini merujuk cukup kepada perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, cukup dari segi keselamatan dia pada waktu malam, dan cukup dari segi keselamatan dan juga mendapat rahmat untuk dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita amalkanlah apa jua doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah doa-doa ruqyah. Kita amalkanlah doa 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kita amalkanlah al-mu'awwizatain. Kita cuba untuk bangkit pada waktu malam, kerana dalam satu hadis yang lain Nabi kata jin dan juga syaitan, dia boleh mempengaruhi mental manusia, tetapi dia tidak mampu untuk mengusik dan juga mengacau mental manusia yang beriman dan kuat akidah serta kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan juga syaitan dia boleh ganggu. Dia boleh ganggu orang-orang fasik, menyelewengkan dia daripada maksud sebenar kehidupan dia. Namun bagi orang-orang yang beriman, seandainya jin mengganggu mereka, orang-orang beriman itu dapat bertahan dan juga dapat mempertahankan diri dia daripada rasukan, hasutan serta godaan yang dilakukan oleh jin dan juga syaitan. Maka berusahalah kita melindungi diri kita, walaupun tak pernah kena sihir pun, kita melindungi diri kita peringkat awal supaya kita tidak terkena
ujian-ujian dan juga cobaan-cobaan yang berbentuk ilmu gaib yang kita tak nampak pada pandangan mata, tetapi boleh datang menyerang pada bila-bila masa yang kita tidak ketahui. InsyaAllah mudah-mudahan dengan amalan yang banyak yang kita lakukan, dengan doa-doa yang sentiasa kita lazimi, Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada mara bahaya yang dilakukan oleh penhasad-penhasad dan juga pendengki-pendengki yang inginkan keburukan ke atas diri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, habis tentang bab ini. Kemudian insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung pada ayat yang seterusnya, yaitu ayat yang ke-104 hingga ayat yang ke-105. Jadi ayat yang ke-104 dan juga ayat yang ke-105 ini masih lagi membicarakan tabiat buruk dan kedangkalan kaum Yahudi. Kalau dulu mereka ambil sihir sebagai cara kehidupan mereka. Kemudian pada ayat yang ke-105 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi antara sikap buruk mereka yang telah mencetuskan kekacauan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab mereka meletakkan keturunan mereka pada tempat yang sangat tinggi sebagai makhluk kesayangan Allah. Sebagai makhluk kesayangan Allah, sedangkan itu merupakan khayalan dan juga angan-angan mereka semata-mata. Maka disebabkan itu, mereka menganggap segala kebenaran yang datang hendaklah daripada sumber bangsa mereka sahaja. Adapun kebenaran yang datang daripada puak lain, kebenaran yang datang daripada kumpulan lain, kebenaran yang bukan datang daripada mereka, hendaklah ditolak. Dan kebenaran daripada pihak lain semuanya lemah. Kerana bagi mereka, mereka adalah the chosen people of God. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka adalah bangsa kesayangan Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan mengasihi mereka. Maka disebabkan oleh kekeliruan itulah mereka sentiasa melakukan dosa, melakukan perkara-perkara buruk kerana mereka menyangka mereka buat buruk banyak mana sekalipun Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepada mereka. Dan kekeliruan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia bukan sahaja terjadi kepada golongan Bani Israel, tetapi dia terjadi kepada seluruh umat manusia yang kadang-kala menyangka amalan mereka baik, sedangkan amalan mereka itu sebenarnya menjuruskan mereka ke arah kesesatan dan juga menjuruskan mereka ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada tabiat ini, mereka berkelakuan biadab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bukan daripada bangsa mereka. Mereka mempermainkan kata-kata yang membawa erti buruk dalam bahasa mereka, walaupun dalam bahasa Arab perkataan yang sama membawa erti yang baik. Permainan kata-kata seumpama ini membayangkan kesombongan mereka yang tidak mengenali batas, sehingga jika ada ruang yang boleh digunakan untuk menghina orang lain, mereka dengan tiada rasa segan silu terus menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Jadi kaum Yahudi suka bermain politik kotor untuk melepaskan dendam terhadap Islam dan umatnya, sehingga mereka bermain dengan kata-kata ra'ina. Asal perkataan ra'ina ini membawa erti sila beri perhatian, tolong perlahankan ataupun tolong slowkan speed percakapan kamu dan raihkan pendengaran kami yang sedang ingin mendengar apa yang kamu sampaikan. Jadi perkataan ra'ina ini digunakan di dalam apa perkataan ra'ina ini digunakan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal ketika mana mereka mendengar pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan ra'ina dalam ayat yang kita bacakan tadi asalnya merupakan perkataan yang baik, yang mana para sahabat selalu menyebut perkataan ini apabila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya baginda perlahankan ucapannya apabila bercakap dengan mereka, supaya mereka lebih mampu mengingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu asal perkataan ra'ina. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina, Allah Subhanahu wa taala tak bagi orang beriman sebut perkataan ra'ina walaupun perkataan itu baik pada peringkat awalnya. Kerana apa? Kerana perkataan yang baik itu mempunyai sebutan yang hampir sama dalam bahasa Ibrani yang digunakan oleh golongan Yahudi, yang mana perkataan ra'ina dalam bahasa mereka membawa erti bodoh, tolol dan keji dalam bahasa yang mereka gunakan. Jadi kaum Yahudi mengucapkan perkataan ini apabila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Orang Arab bila dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut ra'ina. Maksud ra'ina orang Arab tu, tolong perlahankan sikit ucapan tuan. Raihkan pendengaran kami biar kami dapat faham, kami dapat ingat apa yang kamu sampaikan. Jadi orang Yahudi bila dia dengar orang-orang Arab guna perkataan tersebut, mereka menggunakan perkataan ra'ina dengan memberi maksud dalam bahasa mereka. Yang mana maksud dalam bahasa mereka pada ketika itu membawa maksud yang teruk. Antaranya bodoh, tolol dan juga keji. Jadi kaum Yahudi bila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan perkataan yang sama, ra'ina, seperti mana yang diucapkan oleh orang Arab. Orang Arab bila dia guna perkataan ra'ina merujuk kepada maksud yang baik. Tetapi apabila orang Yahudi menggunakan perkataan ra'ina, mereka menggunakan perkataan itu dengan niat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya meminta diperlahankan ucapan seperti mana yang dimaksudkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi perkataan ra'ina ni dalam bahasa Arab pun ada, dalam bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi pun ada. Kerana apa? Kerana bahasa Ibrani, bahasa Arab dan ada bahasa Parsi. Dan bahasa Parsi dia merupakan bahasa yang berasal daripada rumpun yang sama. Yang kadang-kadang ada beberapa perkataan yang disebut dengan perkataan yang sama tetapi mempunyai maksud yang berbeza. Sama juga dengan kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang bahasa Melayu, dia ada bahasa Melayu dalam kerangka bahasa Melayu Indonesia. Ada bahasa Melayu dalam kerangka bahasa Melayu Selatan. Ada bahasa Melayu dalam kerangka bahasa Melayu sebutan Kedah, sebutan Kelantan, sebutan Perlis, sebutan Pulau Pinang dan sebagainya. Yang kadang-kadang ada perkataan yang digunakan oleh orang Kelantan membawa maksud yang baik, tapi bila digunakan oleh orang luar membawa maksud yang tidak baik. Ada perkataan yang disebut oleh orang Kelantan kalau digunakan oleh orang Kedah, seperti contoh, dia akan membawa maksud yang lucah. Ada perkataan yang orang Kedah guna, dia guna perkataan tersebut tak lucah. Tapi bila perkataan itu digunakan di Kelantan, dia membawa maksud yang lucah. Antaranya seperti contoh, ini tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, beg duit. Beg duit dalam bahasa Kedah orang panggil apa? Beg duit ni kopek. Dalam bahasa Kedah kopek kan. Tapi kalau perkataan itu digunakan di Kelantan, dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada buah dada wanita. Itu berbeza. Berbezanya sebutan kadang-kadang perkataan yang mempunyai sebutan yang sama, dia memberi perbezaan dari segi maksud apabila digunakan oleh orang yang berbeza. Dan ada beberapa perkataan yang ada di sini, kalau di satu tempat dia membawa maksud yang baik, tetapi apabila dia pergi ke tempat lain, maka dia membawa maksud yang tidak baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi golongan Yahudi ini dia menggunakan perkataan yang orang Arab guna untuk tujuan maksud baik, tetapi dia gunakan perkataan tersebut dengan menggunakan kefahaman mereka untuk menghina dan juga menjatuhkan maruah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Islam dilarang mencontohi tindak tanduk jahat orang Yahudi yang menyimpan hasad dengki terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada kaum bukan keturunan Yahudi. Antaranya ialah nikmat nubuwah dan juga nikmat risalah, nikmat kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak disenangi oleh Yahudi. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan ra'ina. Sebab kalau kamu kata ra'ina itu walaupun maksud kamu baik, tetapi ia boleh dimanipulasikan oleh golongan-golongan yang tidak baik seperti golongan Yahudi. Sebaliknya katakanlah unzurna, sebaliknya katakanlah perhatikanlah kami, wasma'u, dan hendaklah kamu dengar. Jadi ayat ini dia mendedahkan satu lagi tindakan kotor orang Yahudi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengubah bunyi sebutan kata-kata bahasa Arab yang mengandungi erti yang baik yang digunakan oleh orang Islam sewaktu bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menyerupai kata-kata bahasa Ibrani yang mengandungi erti yang kotor. Maknanya dia gunakan perkataan yang sama yang digunakan oleh orang Arab, tetapi dia gunakan dengan kepahaman yang berbeza seperti mana yang difahami oleh orang Arab. Dan sudah menjadi kebiasaan orang Islam yang datang menghadap Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar ajaran-ajarannya menggunakan kata-kata ra'ina kepada Rasulullah. Jadi orang-orang Arab ni bila dia dengar dalam majlis Nabi, bila mereka datang dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan pengajaran kepada mereka, apabila mereka kurang mengerti ataupun apabila mereka mahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka dengan perlahan-lahan supaya mereka dapat mengingat dan memahaminya dengan baik, maka mereka akan bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ra'ina." Ya Rasulullah, ra'ina, wahai Rasulullah, slowkan sikit ucapan tu supaya kami dapat tangkap, kami dapat faham dan kami dapat ingat apa yang kamu sampaikan. Itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya setiap kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka boleh menhayatinya dengan baik, memahaminya dengan baik dan seterusnya mengamalkan dengan baik. Jadi kata-kata ra'ina itu adalah satu kata-kata yang halus dan juga sopan. Berarti tolong perlahankan sedikit supaya kami mengerti, ataupun tolong perlahankan sedikit supaya kami faham. Tetapi kata-kata ra'ina itu, oleh sebab kata-kata ra'ina itu mempunyai keserupaan bunyi dengan perkataan ra'ina dalam bahasa Ibrani, iaitu kata-kata makian di sisi mereka yang berarti jahat, maka mereka memutarkan sedikit sebutan kata-kata ra'ina itu hingga bunyinya seakan-akan sama dengan kata-kata ra'ina dalam bahasa mereka. Lalu bila mereka jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap, mereka juga menggunakan perkataan ra'ina. Orang Arab guna perkataan ra'ina dengan tujuan yang baik. Tetapi golongan Yahudi bila dia jumpa Rasulullah, dia guna juga perkataan ra'ina. Tetapi perkataan ra'ina yang mereka gunakan itu adalah bertujuan untuk mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu mereka ketawa, berdekah-dekah sesama mereka setelah dapat melunaskan hawa nafsu mereka mengeji dan juga mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat menyebut bahawa Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, pemimpin kabilah Aus yang pandai berbahasa Ibrani, menyedari maksud jahat orang Yahudi yang mempermainkan kata-kata itu. Lalu beliau mengancam mereka dengan katanya, apa yang dia kata, "Wahai musuh-musuh Allah, Allah Subhanahu wa taala kutuk kamu semua. Jika aku dengar lagi sesiapa sahaja daripada kamu yang menghadapkan kata-kata ini kepada Rasulullah, sa'adribu unuki, maka aku akan pancung leher dia kerana telah menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tetapi orang Yahudi menjawab dengan pura-pura. Dia kata, "Bukankah kamu sendiri menggunakan kata-kata itu kepada Muhammad?" Dia putar balik pula cerita. Dia kata, "Kau pun guna perkataan itu kepada Muhammad. Jadi kenapa bila kami nak guna perkataan itu, kami tidak dibenarkan?" Maka dia memutarbelikkan jalan cerita dengan mengatakan bahawasanya perkataan itu pernah digunakan oleh orang, perkataan itu pernah digunakan oleh orang Arab. Dan biasalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, orang yang bersalah ni biasanya dia akan cuba untuk cari jalan untuk menutup kesalahan dia dengan memperlihatkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa dia buat boleh, saya buat tak boleh? Dia jadi macam tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan golongan Yahudi. Setelah mereka kantoi menggunakan perkataan ra'ina itu dengan maksud untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mula bermain dengan perasaan orang. Dia kata, bukankah kamu kata benda yang sama? Kenapa bagi kamu bila kamu guna perkataan ra'ina kamu dibenarkan? Tetapi bagi kami tidak dibenarkan. Sedangkan hakikatnya niat mereka ketika mana menggunakan perkataan tersebut bukanlah sama seperti mana yang digunakan oleh orang-orang Islam apabila bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah besarnya dendam Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mengecam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kata-kata kesat yang terbuka. Dengan kata-kata kesat secara terbuka. Kenapa mereka tak berani? Kerana mereka takut dengan kekuatan umat Islam pada ketika itu. Mereka gentar dengan apa yang ada dalam kalangan umat Islam pada ketika itu. Kesatuan hati yang wujud antara umat Islam pada ketika itu
telah membuatkan umat Islam itu kelihatan kuat walaupun mereka bukan daripada kalangan yang ramai. Mereka tak ramai apabila berhadapan dengan musyrikin Mekah. Orang Islam tak ramai, tetapi mereka mempunyai kekuatan dari segi kesatuan hati dan juga kekuatan dari segi dekatnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tak berani nak kecam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata kesat secara terbuka. Tetapi mereka berusaha menyampaikan ejekan dan makian mereka dengan perantaraan kata-kata Arab yang ada persamaan bunyi dengan kata-kata dalam bahasa Ibrani. Kerana bahasa Ibrani, bahasa Parsi dan juga bahasa Arab, dia merupakan Aramaic language yang merupakan bahasa yang berada di bawah satu rumpun. Dan sebab tu kalau kita tengok tulisan mereka pun seakan-akan sama, walaupun ada perbezaan dari segi bunyi dan perbezaan dari segi baris dan sebagainya. Parsi, tulisan Parsi dan juga tulisan Arab lebih kurang sama. Perkataan Urdu yang pakai di Pakistan, yang pakai oleh sebahagian ulama-ulama Deoband. Bila India berpecah dengan Pakistan, maka ada sebahagian umat Islam berada di India. Sebahagian besar umat Islam berada di Pakistan, kerana Pakistan merupakan negara Islam pada ketika itu. Jadi sebahagian umat Islam yang masih stay di India ni, mereka menggunakan bahasa Urdu. Kerana bahasa Urdu, mereka menggunakan bahasa Urdu, mereka menggunakan bahasa Hindi, tetapi bahasa Hindi yang mereka gunakan itu ditulis dengan menggunakan tulisan dalam bahasa Urdu. Kerana bahasa Urdu dan juga bahasa Hindi ni dia hampir sama. Bahasa Urdu dan Hindi ni dia hampir sama. Bahasa Urdu ditulis dengan menggunakan bentuk kalimah, tulisan-tulisan Parsi. Manakala tulisan Hindi menggunakan tulisan Sanskrit. Itu yang membezakan. Tapi dari segi penggunaan perkataan dan sebagainya, kebanyakannya agak lebih kurang serupa. Sebab nak membezakan identiti antara dua negara, maka bahasa Urdu dijadikan sebagai bahasa rasmi orang Pakistan untuk menggambarkan identiti sebagai umat Islam pada ketika berlakunya pemecahan antara Pakistan dan juga India. Jadi bahasa Urdu tu dia berasal daripada tulisan bahasa Parsi. Sebab tu bahasa Urdu ada sedikit tulisan dia lebih kurang nak sama dengan tulisan bahasa Arab. Kerana ada dia punya kesan daripada bahasa Parsi. Dan kebanyakan orang yang belajar bahasa Urdu, insya-Allah dia boleh faham bahasa Parsi dengan baik, kerana ada beberapa bentuk persamaan antara bahasa-bahasa tersebut, cuma dia berbeza dari segi sebutan dan sebagainya. Okey, jadi ketiga bahasa tu, Urdu, Parsi, Ibrani dan juga Arab, dia datang daripada rumpun bahasa yang sama. Dan kadang-kala ada perkataan-perkataan yang mempunyai persamaan bunyi, tetapi persamaan bunyi itu tidak semestinya membawa persamaan maksud. Jadi untuk mengelakkan permainan kotor orang Yahudi ini, sebab golongan Yahudi dia macam nak baling batu sembunyi tangan. Maknanya dia nak buat jahat, tapi dalam masa yang sama dia nak dilihat sebagai golongan yang bersih lah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dia nak baling batu sembunyi tangan. Baling batu sembunyi tangan. Jadi untuk mengelakkan permainan kotor orang Yahudi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah melarang orang Islam menggunakan kata-kata ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaedah ini dinamakan sebagai kaedah sadduz zara'i, menutup pintu-pintu yang membawa kepada keburukan. Asal guna perkataan ra'ina dibenarkan. Asal guna perkataan ra'ina itu dibenarkan. Tetapi kenapa tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu ketika? Kerana nak menutup pintu-pintu yang membawa kepada keburukan. Sama juga dalam beberapa kaedah asas yang digunakan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Seperti mana contoh hukum merapatkan saf, ianya sunnah. Tapi kenapa kita kena jarakkan saf dalam suasana pandemik? Kerana untuk menutup pintu kemudaratan. Seandainya dirapatkan, boleh menyebabkan COVID itu tersebar dengan lebih meluas. Namun alhamdulillah, kita mendapat berita gembira yang dikeluarkan oleh yang di-Pertuan Agong, dikeluarkan oleh Jawi dan sebagainya. Bermula 1 hari bulan 4 ini di seluruh wilayah persekutuan, kita boleh kembali merapatkan saf
dan kita boleh kembali untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesungguhan jiwa kita untuk menghidupkan sunnah, Allah Subhanahu wa taala mengelakkan kita daripada mara bahaya Covid. Mara bahaya Covid, yang mana Covid ni dia ada masalah dengan jarak. Maknanya kalau semakin dekat jarak kita dengan seseorang, semakin cepatlah virus itu tersebar. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita menghidupkan sunnah, Allah bantu melindungi kita semua daripada virus COVID-19. Okey. Jadi untuk mengelakkan permainan kotor orang Yahudi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah melarang orang Islam menggunakan kata-kata ra'ina. Bukan larang itu bermaksud larang mutlak, tetapi larangan itu bermaksud untuk menutup pintu yang membawa kepada keburukan. Untuk menutup pintu yang membawa kepada keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala melarang menggunakan perkataan ra'ina. Jadi larangan dalam ayat ini dia bermaksud haram tu disebabkan oleh faktor yang lain. Bukan haram itu disebabkan oleh faktor perkataan itu sendiri. Ada perkataan yang kalau kita sebut, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkataan itu adalah haram disebabkan oleh perkataan itu sendiri. Seperti kata-kata yang mengandungi maksud yang keji, kata-kata yang mengandungi maksud yang lucah, kata-kata yang mengandungi maksud yang kita kata mencaci orang, ataupun kata-kata itu merupakan memang kata-kata buruk. Seperti BABI. BABI kita kata ke orang kan. Itulah perkataan itu sendiri dilarang untuk kita gunakan. Kerana dia boleh membawa maksud yang buruk dan juga membawa maksud yang tidak baik. Adapun perkataan ra'ina ini haram digunakan. Bukan larangan Allah Subhanahu wa taala untuk orang Islam menggunakan perkataan ini bukan disebabkan oleh haramnya perkataan itu, tapi disebabkan oleh faktor lain yang menyebabkan larangan itu berlaku, iaitu faktor penyimpangan makna yang dilakukan oleh orang Yahudi pada ketika itu ke atas umat Islam. Jadi sebagai gantinya dianjurkan supaya mereka memakai kata-kata unzurna yang sama erti dan tujuannya dengan kata-kata ra'ina, dan dengan demikian orang Yahudi tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengenirukan dengan kata-kata ra'ina yang biadab itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tengok betapa berhikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kau guna perkataan itu untuk tujuan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tukarkan, menyeru orang Islam untuk tukarkan dengan perkataan yang lain, yang mana mereka tak boleh nak cari lagi sebutan-sebutan yang mereka boleh gunakan untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap mereka yang gemar memutarbelikkan kata-kata ini telah dijelaskan dengan lebih terperinci lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala kata, "Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'i wa yaqulu sami'na wa asaina wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'na fid din walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila." Allah kata sebahagian orang Yahudi ada yang menukar gantikan kalam Allah dari tempat dan tujuannya yang sebenar, semata-mata untuk cari keuntungan bagi diri mereka. Mereka dengan penuh senda telah berkata kepada Nabi Muhammad, "Kami dengar dakwahmu, tetapi kami tidak mahu ikut." Mereka berkata lagi, "Dengarlah, dan semoga engkau sendiri tidak dapat mendengar." Dia kata macam tu. Juga mereka menggunakan kata-kata ra'ina dengan memutar-mutarkan lidah mereka dan menyerang agama Allah Subhanahu wa taala. Andainya mereka berkata kami dengar dan juga kami patuh, dan berkata dengarlah dan menggunakan kata-kata unzurna, tentulah lebih baik dan lebih jujur bagi mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka kerana pilihan kekufuran yang mereka lakukan. Mereka tidak beriman kecuali segelintir sahaja daripada mereka, untuk menunjukkan kepada kita tak semua daripada kalangan Yahudi itu sesat buat selama-lamanya. Tak semua daripada kalangan Yahudi itu akan masuk ke dalam neraka buat selama-lamanya.
Dan ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih orang untuk dijadikan sebagai beriman dan juga tidak beriman itu bukan berdasarkan kepada keturunan, bukan berdasarkan kepada bangsa mereka. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi beriman ataupun tidak beriman itu adalah berdasarkan kepada ketulusan hati mereka dalam mencari cahaya hidayah dan juga kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa perbuatan mempermainkan kata-kata merupakan suatu taktik kotor orang Yahudi untuk menghina Rasulullah, menggugat Islam dan mengelirukan umat Islam. Allah menyuruh kita agar patuh, agar dengar dan juga patuh. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih kepada mereka yang tidak dengar dan juga ingkar perintah. Seperti mana firman Allah, walil kafirina azabun alim. Dan ingatlah, orang-orang kafir itu akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Dan orang kafir yang dimaksudkan di sini ialah orang kafir yang tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran yang datang kepada mereka disebabkan oleh keegoan dan juga kesombongan yang mereka miliki. Mempermainkan kata-kata begitu terkenal dalam kalangan masyarakat Yahudi. Selain perkataan ra'ina, mereka juga mengubah kata-kata assalamualaikum. Mereka mengubah kata-kata assalamualaikum kepada assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu, kepada assalamualaikum. Walaupun seakan-akan lebih kurang sama bunyi perkataan tersebut, assalamualaikum, assalamualaikum. Biasanya dia akan buat nak lebih-lebih kurang sama bunyi. Perkataan assalamualaikum, bila kita jumpa orang assalamualaikum, kita kata selamat sejahtera ke atas kamu. Tetapi mereka menggunakan perkataan assalamualaikum. Tetapi dalam masa yang sama mereka melari-larikan lidah supaya bahasa ataupun supaya sebutan itu lebih kurang bunyinya dengan assalamualaikum. Kalau kita sebut assalamualaikum jelas, dia assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia akan sebut dengan menggunakan perkataan yang tidak baik, iaitu maut ke atas kamu. Jika didengar seimbas, kedua-dua kata-kata ini sama bunyinya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lebih kurang sama ya kan? Kalau kita dengar sekali imbas. Tetapi pengertian antara kedua-duanya sangat jauh. Assalamualaikum merujuk kepada salam sejahtera ke atas kamu. Tetapi bila kita sebut assalamualaikum, walaupun hampir-hampir sama lebih kurang bunyinya, tetapi ucapan yang kedua ialah ucapan doa untuk membinasakan ataupun doa untuk maut ke atas seseorang, itu. Assalamualaikum, binasa ke atas kamu ataupun maut ke atas kamu. Kisah ini telah disebut dalam hadis riwayat Urwah bin Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya. Dia kata inna rahtan minal yahud dakhalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamualaikum. Dia kata assalamualaikum, macam lebih kurang nak sama dengan assalamualaikum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaikum wa alaikum. Faqalat Aisyah bal alaikumussalam wal la'nah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Qalat Aisyah alam tasma'? Qalu ma alam tasma' ma qalu. Qala qad qultu alaikum. Inna rahtan ni maksudnya segerombolan. Kenapa digunakan perkataan segerombolan? Tidak disebut sebagai tidak disebut sebagai sekumpulan kan? Disebut segerombolan. Segerombolan Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia datang jumpa Nabi, dia sebut assalamualaikum, maut ke atas kamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikum, dan kepada kamu. Assalamualaikum, maut ke atas kamu. Lalu Nabi jawab wa alaikum, dan ke atas kamu. Lalu Aisyah menjawab, apa Aisyah kata? Wa alaikum as-sam'u wal la'nah, ke atas kamu maut dan juga laknat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Apa yang Nabi kata? Berlembutlah sedikit wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka sikap berlembut dalam segala perkara. Kemudian jawab Aisyah, tidakkah engkau dengar perkataan mereka? Lalu apa jawab Rasulullah? Rasulullah kata, cukuplah, aku telah kata alaikum. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membalas doa keburukan yang mereka lakukan.
Tetapi balasan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk yang halus untuk menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam segenap segi, dalam segenap aspek, dalam segenap perkara, Nabi sentiasa menjaga kata-kata baginda daripada mengucapkan kata-kata yang kecil. Aisyah dia dengar assalamualaikum, dia balas alaikum laknah, alaikumul laknah, alaikumusam wal laknah. Ke atas kamu maut dan juga mati. Perkataan itu pun bukan perkataan yang buruk, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Aisyah. Nabi kata, wahai Aisyah, berlembutlah sikit. Allah suka kepada perkara-perkara yang lembut. Sekalipun orang buat jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa benda buruk, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mendidik isteri dia supaya tidak bertindak berdasarkan kepada emosi, tetapi bertindaklah berdasarkan kepada fakta dan juga hujah. Lalu Aisyah tanya Nabi, kamu tak dengar ke dia kata apa kat kamu tadi wahai Rasulullah? Rasulullah kata, aku dah dengar. Bahkan aku telah menjawab pun, alaikum. Dan jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam bentuk yang ringkas, tetapi seandainya dipahami dengan mendalam, ia memberi kesan yang besar dari segi ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dilindungi daripada mencaci maki dan dilindungi daripada mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dan kita pun berharap dan juga berdoa, mudah-mudahan kita bila ada orang buat tak baik kepada kita sekalipun, Allah Subhanahu wa taala jaga dan lindungi kita daripada mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan marwah dan juga menjatuhkan kedudukan kita. Kita tak nak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hanya kerana marah kita lupa segala prinsip-prinsip kebaikan yang diajar oleh agama. Jangan jadi seperti Kak Long 7E. Jangan jadi seperti orang itu dan juga orang ini, menebarkan keburukan dan juga menyebarkan keburukan mereka di media-media sosial, sehingga akhirnya masyarakat pada hari ini kadang-kadang keliru antara perkara yang baik dan juga perkara yang tidak baik. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kalau dulu kalau kita nak guna perkataan sekumpulan orang gila, kita nak guna perkataan-perkataan yang buruk di hadapan orang ni, kita rasa bersalah. Tapi hari ini benda itu sudah jadi tidak segan silu. Bahkan ada orang dia sanggup mengisytiharkan diri dia sebagai sekumpulan orang gila. Seperti contoh dalam lagu yang menang juara lagu baru-baru ni kan, SOG tu merujuk kepada sekumpulan orang gila. Dia sanggup mengisytiharkan diri dia seperti itu. Dan kita tak tahulah apa maksud di sebalik perisytiharan dia tu. Tetapi itu kita kata bagaimana orang sekarang kadang-kala tanpa ada segan silu, mereka sanggup menggunakan perkataan-perkataan yang pada kebiasaan, pada adatnya perkataan itu membawa maksud yang tidak baik. Dan kita risau seandainya benda-benda sebegini, benda-benda yang berkait dengan keburukan ini, perkataan-perkataan yang buruk ini dibiarkan berleluasa, kita takut generasi-generasi masa depan akan lupa untuk bercakap tentang perkara-perkara yang baik. Dan hari itu Kak Long 7E itu TV Hijrah panggil, tapi akibat kena nasihat daripada netizen, akhirnya mereka batalkan balik rakaman. Sebab apa? Seandainya diangkat orang-orang yang sebegitu sebagai ikon dan sebagainya, dia akan merosakkan nilai-nilai keras dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita boleh tahu ada orang sesetengah orang ni bila dia marah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia bukan lupa daratan, dia lupa diri. Ada sesetengah orang ni, tanya dia tak marah, dia bercakap memang terbaik, lemah lembut dan sebagainya. Tapi tanya dia marah, habis segala binatang kat hutan keluar. Ada orang macam tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tapi apa yang perlu kita buat kalau kita berhadapan dengan orang begitu, kita yang kena nasihatkan dia supaya tidak menjadikan perkataan itu sebagai perkataan yang sentiasa melazimi kehidupan dia. Kerana Rasulullah SAW mengajar kepada kita, dalam apa jua keadaan sekalipun orang datang mengucapkan perkataan yang buruk kepada kita sekalipun, kita kena gunakan perkataan-perkataan yang lebih lembut dan juga perkataan-perkataan yang lebih membina jiwa. Sekalipun kita nak balas apa yang disebut oleh orang itu ke atas kita. Jadi umat Islam hendaklah berwaspada dalam menerima kata-kata ataupun istilah yang mengandungi konsep-konsep umum ataupun falsafah-falsafah tertentu yang diperjuangkan oleh cendekiawan Yahudi, terutamanya dari kelompok Zionis yang sentiasa merancang kerja-kerja memusnahkan umat Islam daripada dalamnya.
Mereka begitu pintar, tuan-tuan. Memberi umpan dengan cogan-cogan kata dan teori-teori yang indah, dan memberi janji-janji masa depan yang indah dan ideal. Tetapi sebaliknya mereka memasang jerat yang amat berbahaya. Istilah-istilah seperti memerangi keganasan, kebebasan beragama, liberalism, transparent dan sebagainya adalah antara kata-kata yang indah untuk didengar. Indah untuk didengar, tetapi ditafsirkan mengikut apa yang dirancang oleh mereka untuk mereka menjahanamkan umat Islam. Bila sebut tentang kebebasan beragama, perkataan yang digunakan itu, oh bagus. Setiap orang perlu diberi peluang untuk mengamalkan agama mereka masing-masing. Tapi konsep kebebasan beragama yang mereka perjuangkan adalah berbeza dengan konsep kebebasan beragama yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Konsep transparent yang diperjuangkan oleh Rasulullah, transparent ini ketelusan dalam pentadbiran dan sebagainya, diperjuangkan oleh Rasulullah, adalah berbeza dengan ketelusan yang diperjuangkan oleh mereka, kerana ketelusan yang diperjuangkan oleh mereka adalah untuk kepentingan mereka semata, bukan untuk kepentingan manusia secara keseluruhannya. Jadi umat Islam adalah umat yang berhubung dengan Allah, mengambil ajarannya daripada perutusan Allah yang dikirim melalui Nabi SAW. Orang Yahudi dan juga musyrikin dari sudut sumber ilmu tidak lebih baik daripada umat Islam, kerana mereka sombong dan lebih suka memuja diri dan juga keturunan mereka. Dari segi pengambilan ilmu ni, orang Yahudi pun sumber ilmu mereka juga datang daripada Tuhan. Orang Kristian pun sumber ilmu mereka juga datang daripada Tuhan. Tetapi yang membezakan antara mereka dengan umat Islam ialah mereka sombong dengan ilmu mereka sehingga mereka lupa tentang hakikat di sebalik penyampaian ilmu yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Jadi Allah kata, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Orang kafir daripada ahlul kitab dan juga daripada orang-orang musyrik tidak suka diturunkan kepada kamu sebarang rahmat daripada Tuhan kamu. Kenapa tak suka? Kerana mereka menganggap mereka adalah yang istimewa, sedangkan orang lain tidak seistimewa mereka. Jadi kedua-dua golongan pemegang kitab suci, Yahudi dan juga Nasara, sama-sama mengingkari kerasulan Nabi yang terakhir dan sama-sama menaruh hasad dengki terhadap umat Islam. Mereka menganggap kerasulan adalah sesuatu yang istimewa, yang sepatutnya diberi kepada puak-puak mereka saja. Jadi mereka ni pada peringkat awal, ketika wahyu diturunkan kepada mereka, mereka okey. Tetapi setelah berlaku penyelewengan nilai-nilai wahyu oleh pendeta-pendeta mereka, lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadikan agama itu eksklusif untuk bangsa mereka semata-mata. Dan hasil daripada bid'ah-bid'ah serta penyelewengan-penyelewengan itulah menjadikan kelompok Yahudi kelompok yang ego, kelompok yang sombong, termasuklah kelompok Nasara dan sebagainya. Dia sama dengan apa yang berlaku di India. Pada peringkat awal perkembangan agama Hindu ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, konsep kasta adalah untuk memastikan setiap puak dapat menjalankan tugas. Setiap kelas itu dapat menjalankan tugas dengan baik. Maknanya bagi kasta, bagi orang yang berada di atas, mereka memerlukan orang yang di bawah. Mereka memerlukan orang yang di bawah untuk memastikan kehidupan itu sentiasa berputar dengan baik. Itu pada peringkat awal. Tetapi apabila agama mereka diselewengkan oleh pendeta-pendeta sehingga kata-kata pendeta dijadikan sebagai kalimat-kalimat Tuhan, lalu akhirnya konsep kasta itu digunakan untuk menindas golongan-golongan yang berada di bawah. Sama juga dengan golongan Yahudi Nasrani. Pada peringkat awalnya ketika wahyu itu diturunkan, ketika zaman kenabian masih ada antara mereka, okey. Tetapi apabila kata-kata pendeta mereka dijadikan sebagai seolah-olah kata-kata Tuhan, maka mula terciptalah teori-teori baru dalam ajaran mereka, sehingga mereka akhirnya mengangkat bangsa mereka sebagai bangsa yang mempunyai kedudukan yang baik di sisi Tuhan, dan bangsa lain yang datang selepas daripada itu tidaklah lebih baik daripada bangsa mereka. Dan sebab itu bila Nabi SAW dilantik daripada kalangan bukan Bani Israel, mereka marah, mereka berdendam, mereka merasa hasad di atas nikmat kerasulan yang diturunkan kepada orang yang bukan daripada kalangan bangsa puak dan juga kumpulan mereka. Tapi Allah jawab mudah sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah.
Allah Subhanahu wa taala dengan mudah sahaja menjawab. Mengapa kerasulan itu tidak diturunkan kepada mereka? ila Allah rahmatnya kepada sesiapa yang wa raja'na ila Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Wa nadimna ala ma fa'alna tubna ila Allah. Namun apa yang terjadi? Wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Berikan kepada satu umat lain yang Allah tubna ila Allah. Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Wa raja'na ila Allah. Dan akhirnya kedudukan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Wa nadimna ala ma fa'alna tubna ila Allah. Jadi golongan wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna ila Allah. Hasadtukum Yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Orang Yahudi tidak dengki terhadap kamu sedahsyat mereka dengki terhadap doa dengan ucapan salam dan juga ucapan amin. Mereka dengki kerana apa? Kerana di sebalik ucapan salam dan juga ucapan amin itu merupakan rahmat kurniaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat-umat yang selain daripada mereka. Jadi wallahu taala a'lam. Kita berhenti dulu di sini, insya-Allah. Kita bertemu lagi nanti bila lepas daripada Ramadan. Minggu depan dah Ramadan dah, tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati Allah. Minggu depan dah Ramadan dah. Kita start Ramadan 3 hari bulan 4 kan. 3 hari bulan 4 maknanya Sabtu malam tu kita dah start tarawih dah. Sabtu malam kita dah start tarawih. Sini tahfiz apa mana? Imam tahfiz. Alhamdulillah. Maknanya sini imam tahfiz, jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada raya nanti lah kot, insya-Allah. Tapi kalau ada masa insya-Allah saya datanglah jarang solat kat sini. Kalau ada masa lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita. Tahun ni pun tak bertugas. Lepas kena jadi imam situ, tahun ni pun kita suruh panggil tahfiz juga. Agak tuan-tuan. Tahfiz ni dia lain cara bacaan dia. Cara nak jaga nafas tu dia lain, berbeza dengan orang yang bukan hafiz. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita di bulan Syaban ini, dan Allah Subhanahu wa taala temukan kita dengan Ramadan yang kita nanti dan nantikan untuk kita meraih limpah kurnia rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.